kita sudah belajar semalam ialah macam mana nak lakarkan graf kalau cikgu tambah nombor di sini dengan saya tambah nombor di sinilah. Okey. Di mana yang P ini menentukanlah berapa kali kita kena lukis, kemudian macam mana kita nak label pasi X. Kemudian untuk nombor di sini dia tentukan macam mana kita nak label pasi Y, dan kalau negatif kita kena terbalikkan graf. So hari ini kita akan pergi kepada bahagian ketiga ini Kalau sekarang kita ada tambah ataupun tolak di belakang fungsi trigo kita. Di bahagian fungsi trigo kita apa akan berlaku Di sini dia akan kata penerangan matematik dia akan kata awak lakukan translasi kosong C. Maksudnya awak akan buat pergerakan C itu, C letak di bawah, maksudnya awak akan buat pergerakan atas bawah. Atas bawah, nanti cikgu terangkan Tapi bila awak jawab soalan ini, cikgu tidak akan ajar awak dengan teknik translasi ini. Sebab nak lukis lengkung dengan cantik sangat susah. So cikgu akan ubah cara dia kepada nanti kita dengan cara ubahkan nilai pada pasi Y dan tentukan pasi X yang baru. Cikgu akan pakai teknik yang cikgu tulis punya. Tapi cikgu akan terang dululah apa maksudnya translasi kosong C. Maksudnya macam ini cikgu ambil contoh semalam Contohnya sekarang soalan ini cikgu bagi Y sama dengan 3 sin 2S. Tapi kali ini cikgu ada tambah di belakang. Cikgu kata tambah nombor yang tak pernah wujud lagi. Contohnya tambah 1. Ini soalan saya. So sekarang soalan ini ada tambah C. Cikgu minta awak tambah 1. Maksudnya sepatutnya cara kamu buat ialah kamu ambil lengkung ini, awak lakukan translasi 01. Maksudnya awak gerak ke atas sebanyak 1 langkah. Itu maksud soalan dia. Awak buat macam ini. Awak buat macam ini. Tapi masalahnya kalau cikgu pakai komputer, cikgu boleh klik, cikgu naik atas lah, tak apa. Tapi kalau awak nak lukis semula, mungkin cikgu naik dulu. Tengok cikgu lukis dulu. Cikgu naikkan dulu, lepas tu cikgu lukis. Awak bayangkan kejap cikgu lukis ini dulu. Atas dia. Cikgu lukis dia. Tengok, nanti cikgu gerak balik. Kejap, cikgu kena gerak balik. Ini original kita. Original kita di sini. Awak bayangkan sekarang awak nak lukis lengkung ini semula di atas dia. Awak nak lukis satu lengkung di atas macam ini. Akak suka tak untuk awak nak lukis benda itu dengan cantik. Untuk benda itu dengan cantik. Tapi kalau siapa mampu boleh buat kerja itu. Lepas tu awak labelkanlah. So kalau saya jalan ke atas 1 langkah, maksudnya ini ialah 1. Kemudian ini ialah 3. Kalau jalan 1 langkah ke atas, ini ialah 4. Yang ini pula, yang ini negatif 3. Kalau cikgu tambah 1 langkah ialah negatif 2. Boleh? Boleh. Kejap cikgu bagi kamu tengok. Sebenarnya serupa benda itu. Cikgu copy paste kejap. Nanti cikgu tunjuk kaedah saya di mana kalau kita nak lukis, kaedah saya itu lebih senang sebab kita tak payah lukis lengkung banyak kali. So di sini kalau ikut dia saya akan buat gerakan ke atas. So lepas itu yang original ini saya buang kejap. Yang original ini saya buang. Tak payahlah. Lepas itu nombor sudah tak pakai, 3 ini sudah sebab dia sudah jalan, so tak payah buang. Macam ini. Kalau siapa mampu boleh buat kerja ini. Seluruh graf itu gerak ke atas. Kemudian nombor ini tempat mula, tempat paling tinggi, tempat paling rendah. Awak imagine lah kalau saya gerak ke 1 langkah ke atas, apa jadi kepada nombor itu? Awak ubahkan benda itu, maka ini jawapan dia. Kalau kamu mampu buat, iaitu lukis lengkung itu sekali lagi dengan cantik. Kalau tak boleh, kalau tak boleh, itu cara yang biasanya cikgu buat, ialah cikgu akan buat macam ini. Kejap, original punya. Cikgu akan buat macam ni. Nanti awak akan tengok sebenarnya jawapan 2 itu adalah sama. So apa yang saya akan buat ialah saya akan ubahkan nilai pada pasi Y. So di sini dia kata tambah 1. So saya akan fikirkanlah 3, cikgu nampak 3 nombor di sini iaitu 3, 0 dan negatif 3. So cikgu akan tambah 1 kepada semua nombor ini. So cikgu cari seorang teman saya.
Okey. Syafika? Syafika ada? Farah? Ya, teacher. Farah, okey. 3 tambah 1 berapa? 4. 0 tambah 1? 1. Negatif 3 tambah 1? Negatif 2. Negatif 2. Maksudnya sekarang awak ambil pemadang, awak padangkan nombor ini. Padangkan nombor ini, awak ganti dengan nombor baru iaitu 4, 1 dan negatif 2. Itu sebenarnya tadi kenapa pentingnya cikgu suruh awak mesti letak kosong. Kalau tidak awak sudah tak ada nombor inilah. Okey? Okay, lepas itu bila kita ubah nilai pada pasi Y, tak logik lah pasi X kita letak di sini kan? Okey, ya, tak boleh. Tak logik dia letak di sini. So, cikgu kena pilih pasi X yang baru. Okay? Cikgu kena pilih pasi X yang baru. Di mana sebab dia tak boleh letak sini. Okay? Mana mungkin pasi S letak di sini, di mana waktu itu ini ialah 1. Dia mesti titik asaran. So, cikgu kena ubahkan pasi X saya kepada satu tempat baru. So, logiknya saya nak letak dia di mana? Atas sekali, di antara 4 dengan 1, di antara 1 dengan negatif 2 ataupun bawah sekali. Faham? Baru logik kita punya pasi S letak di situ. Nombor di atas semua positif, nombor di bawah semua negatif. Di mana tempat sepatutnya saya letak pasi X? Sini. Antara negatif 2, 1. Antara 1 dengan 4. Lebih besar daripada 4. Agak lebih atas daripada 4. Lebih bawah daripada negatif 2. Mana satu tempat yang logik? Antara 1 dengan negatif 2. Okey, so kita akan lukis satu paksi X yang baru di antara 1 dengan negatif 2. Lepas tu kena satu lagi kena fikir. Dia lebih tekak kepada 1 ke dia lebih tekak kepada negatif 2? Nombor itu kosong. Lebih tekak kepada 1 ke lebih tekak kepada negatif 2? Paksi S kita. Lebih dekat kepada 1. Dia lebih tekak. So ini kalau ini separuh kita nak atas sikit lah. Nak atas berapa tak kisah sebab ini lakaran graf. Tapi janji awak lukis separuh ke atas sikit. So lepas tu kita label balik inilah tempat kosong. Inilah tempat kosong. Okey. Lepas itu pasi S yang lama ini kita kena buang lah. Okay? Pasi S yang lama ini kita kena buang. Ataupun awak ganti dia dengan garis putus. Ataupun buang habis pun tak apa. Okay? Kemudian semua label ini sebab tadi kita lekat pada pasi S yang lama kan. So sekarang memandangkan pasi S sudah bergerak ke bawah. Semua ini kita kena gerak ke bawah. Okay? Kita kena gerak ke bawah. Okay. Kalau awak pakai tulis dalam buku latihan sepatutnya awak akan buat macam inilah. Turun dia ke bawah. Cikgu tak dapat tulis kejap. Maksud saya macam ni. Cikgu tengok cikgu boleh highlight semua lah. Okey. Semua tanda ini kita akan padangkan. Okey, kita akan padangkan. Lepas tu tapi sebelum padam itu kita label dulu maksud saya awak label bawah ini. Okey, cikgu pakai warna merah. Okey, cikgu label dulu sini. Okey, bila label ni kita bukan jalan atas lengkung kita akan turun straight. So ini tempat dia. Ini cikgu turun straight di sini. Ini di sini. Ini di sini. Ini di sini. Ini di sini. Lepas tu yang lama itu kita boleh buang lah. Okey, yang lama ini kita boleh buang. Okey. Slow-slow buatlah ya. Yang lama ini boleh buang. Okey, lepas itu nilai-nilai yang kita tulis hari itu yang 45, 90 semua kena turun ke bawah. Awak boleh tulis lepas tu padam. 45, 90, 135. Hanya lain kali bila sudah pandai, lain kali kita jangan awal sangat tulis nombor itu. Kita tahu benda ini akan ubah paksi, maka kita jangan tulis nombor dulu, nanti sekali buat. Sebab kalau macam ini leceh sikit lah, kita kena padam. Tapi semalam tak ada pilihan kan, sebab cikgu perlu ajar ini. Padam bersih sikit Eddie. So kalau sangat susah nak padam dengan bersih, apa yang awak buat, yang nak itu pakai pen. Okay, lepas tu tunggu pen kering, lepas tu boleh padam kuat sikit. Okay. Sebab mesti bagi orang boleh tahu jawapan awak dengan jelas.
Tangan saya sudah nak. Okey. Ini jawapan dia. So kalau sekarang awak tengok dua graf ni sebenarnya serupa. Sekejap. Dua graf ini, nak kecilkan. Kalau kamu tengok, dua graf ini serupa sebenarnya. Tapi awak akan perasan, tadi yang atas ini lebih cantik sikit. Dia punya lengkung lebih cantik sikit. Ini sudahlah, tadi cikgu main lukis atas dia, baru cikgu pun sudah kata macam ini. Sebab kita sangat susah nak move lengkung. Walaupun mungkin awak kata cikgu move lengkung senang-senang. Buat move lengkung lepas tu tukar aja sudah okey. Yang ini leceh, nak ubah pasi S, nak ubah semua itu. Tapi kamu akan dapat gambar raja yang lebih kemas. Akan dapat gambar raja yang lebih kemas. Dalam exam, cikgu tak kisah pun awak pakai mana satu. Sebab cikgu akan checking saja, awak punya nilai-nilai ini betul tak? Tanda di tempat betul tak? Okay? Cikgu tak kisah macam mana awak tahu ini 45, macam mana awak tahu 90 ini kena ke tepi sikit. Bukan betul-betul di sini. Asalkan awak tahu. Okey, boleh So itu soalan pertama. Kejap, cikgu buang ini dulu. Sama je kan. Okay. So kita tengok contoh 1B Okey, katakan sekarang cikgu bagi pula. Okey, cikgu bagi tadi tambah Okey, tadi tambah, sekarang cikgu cuba bagi tolak. Okey, katakan cikgu kata tolak 5. Okey, sesuka hati lah cikgu nak tolak berapa. Okay, so sama juga awak boleh lakukan translasi kepada lengkung ini. Kepada lengkung ini awak pergi buat negatif 5. Maksudnya katakan cikgu pinjam dia lah. Cikgu highlight ini. Gerak ke kosong negatif 5. Maksudnya awak turun ke bawah sehingga negatif 5. Kalau sampai sini baru negatif 3. So jalan lagi sehingga negatif 5. Okay? Awak tinggal jawapan ini. Dapat jawapan ini, kemudian padang yang ini, padang yang ini. Lepas tu awak lengkapkanlah, maksudnya awak buatlah panjang sikit benda ini. Okey, kemudian labelkan nombor ini, nombor ini, nombor ini. Lepas tu bagi maklumat lengkap. Boleh. Tapi cikgu macam cikgu kata lukis itu cantik sangat susah. So cikgu akan ada teknik yang saya biasa pakai sebab biasanya itu boleh dapat gambar raja yang lebih cantik. So apa yang saya akan buat ialah, cikgu tengok sini ialah tolak 5. So saya akan fikirkanlah 3 kalau tolak 5 berapa, 0 kalau tolak 5 berapa, negatif 3 kalau tolak 5 berapa. Okey, Alisa kita buat Alisa. 3 tolak 5 hilang. Wadina Negatif 2. Ini siapa yang cakap? Nadia. Siapa yang cakap Wadina? Nadia. Okey, Nadia. 0 tolak 5. Negatif 5. Negatif 3 tolak 5. Negatif 8. Negatif 8. So, cikgu akan ambil pemadam, padangkan ini. Cikgu letak balik nombor yang betul. Okey, nombor yang betul ialah negatif 2, negatif 5, negatif 8. Okay. So sekarang awak kena fikirkanlah di mana saya nak letak pasi S yang baru itu. Sebab dia tak mungkin di sini. Kalau di sini dia mesti kosong. So di mana saya nak letak pasi S saya? Okay, di mana? Di antara mana-mana satu nombor ke? Di atas sekali ke? Di bawah sekali? Mana satu Nadia? Ke atas sekali. Atas sekali. Sebab kamu nampak semua sini nombor negatif. So tak logik lah pasi S di bawah dia. So pasi S mesti di atas. Okay, atas berapa tak kisah. Tapi jangan sampai atas sini. Awak punya pasi Y tak sampai pun. So janji atas negatif 2 mencukupi. Okay. Kecuali awak nak pergi panjangkan awak punya pasi Y. Kalau awak tak nak panjangkan pasi Y awak, janganlah atas sangat sampai terkeluar. Okay, lepas itu apa yang awak perlu buat? So kita punya pasi Y yang lama, pasi S yang lama kita padam lah. Okay, kita padam. Okay, lepas tu move semua ini Cikgu tengok cikgu boleh move semua. Okay, tapi kalau kertas awak tak mungkin macam cikgu buatlah pergi move. Boleh ke kejap lah. Kalau boleh cikgu highlight semua kan bagus. Boleh ke? Tak boleh. Tak boleh. Okay, so boleh sikit. Teknik komputer bolehlah saya buat kerja. Bukan semua boleh. Okay, cikgu boleh pilih semua yang diperlukan tu.
Cikgu pindah dia kepada pasi S lah. Tapi kamu handwriting tak boleh lah. Handwriting macam pergi cikgu buat tadi lah. Pergi tanda pada tempat baru. Okay, label balik. Kemudian padangkan yang tak nak. Okay. Lambat jalan ni. Okay. Ingat pergerakan dia kena tekak. Jangan pusing-pusing. Okay, 90 tak ikut. 90 kalau atas. 90 kalau jalan. So, cikgu akan buat di sinilah Okay, negatif 270 di sini, 180 tetap di sini. Okay. Okay, yang lama-lama pun, yang lama punya kita buang. Kena buang okay, boleh. Okay. Kalau nampak terputus, kita sambung balik Okay. Ini jawapan dia. So kita tak payah lukis graf lengkung ini sekali. Dan memang awak akan rasa pelik. Cikgu dia macam berhenti tengah-tengah macam tu. Memang macam tu. Kalau kamu nak tahu mana tempat dia, tempat ini sebenarnya ialah tempat waktu dia negatif 5. Okay? Sebab kalau kamu ingat tempat ini sebenarnya ialah tempat pasi S yang lama. Okay? So kita akan rasa, cikgu pelik kenapa dia berhenti di situ. Sebab kamu kena faham ini ialah tempat X lama. Okay? Tempat X yang lama. Itu sebabnya dia kenapa dia berhenti di sini. Kenapa dia mula di tempat ini. Sebab ini kedudukan pasi X yang lama. So kedudukan pasi X yang lama itu awak boleh simpan dia dengan cara garis putus ataupun awak boleh buang terus. Terpulang kepada kamu. Okay, kita tengok soalan 2A. Okay, cikgu tambah aja. So tak semestinya setiap kali cikgu akan tambah di belakang. Cikgu boleh tambah di depan. Okay, contohnya cikgu boleh tulis. Okay, katakan cikgu tulis ni. 2 tambah 5 cos 3x. Boleh Tidak ada orang wajibkan cikgu mesti tambah di belakang. Okay, cikgu boleh tambah di depan. Tapi cikgu akan galakkan kamu cuba tulis balik benda ini biar dia di belakang. Okay? Sebab ada kegunaannya khasnya kalau melibatkan tolak. Okay? So awak tulis semula. Kalau cikgu nak tulis trigo ini di depan. Macam matematik kita lah. A tambah B. Cikgu boleh tulis B tambah A kan. So sekarang kalau cikgu nak bagi trigo saya di depan, macam mana saya nak tulis? Macam mana saya nak tulis persamaan ini? Biar trigo di depan. Okey. Wadina teman cikgu macam mana? Cikgu letak trigo di depan. Cikgu tak nak nombor di depan. 5 cos 3x tambah 2. Okey. Itu cara saya buat. Okey, di sini mungkin awak kata cikgu okey aja tak ada masalah. Sebenarnya memang okey boleh terus tengok ini kalau awak tak ada masalah. Tapi ada orang bila benda ini terbalik, itu yang selalu suka buat. 2 tambah 5, 7. Itu yang selalu. Okay, so lebih baik awak tulis di belakang supaya awak tak kacau oleh dia. Okay, Wadina kita sambung. So, okay, 5 akan jadi 7. Okay, 5 jadi 7. Kosong akan jadi 2. Okey, 2. Okey, kejap. Kosong jadi 2. Negatif 5 akan jadi? Negatif 3. Negatif 3. Di mana letaknya pasi X yang baru? Di antara 2 dengan negatif 3. Lebih tekak kepada? Lebih dekat kepada 2. Okey, so kita ambil, cikgu kena buat atas sikit lah. Atas sikit. Nanti nampak separuh atas sikit. Atas berapa tak apa. Okay. So lepas tu sama macam tadilah kita kena move semua tanda di sini ke bawah. Okay, cikgu enlarge untuk kamu tengok. Okay. So cikgu ingatkan kamu di sini. Alamak. Sudah keluar ini. Kejap. Save. Kena hilang dia. Escape. Tak boleh. Cikgu tutup, cikgu masuk balik Okey, kejap. 5 sin. Ini apa? Ini 5 sin 2. Okey, masuk balik. Salah tempat pergi ke? Oh, belum. Okey. Okey, kejap. Cikgu sampai tempat itu dulu. Mana?
Okey, ini ya. Ini pasi garis biru itu ialah pasi X yang baru So cikgu nak label Okey, sambung lagi ya. So kamu sentiasa ingat tak bila awak nak label dia bukan jalan ikut lengkung kepada label di tempat ini. Bukan label di tempat ini. Kita sepatutnya kena label kiri sikit ke kanan sikit. Tadi sampai siapa saya tak ingat. Okey, tukar orang lah. Syamimi. Cikgu kena label di tempat titik itu ke kiri sikit ke kanan sikit. Okey, sini kata kiri, sini kata kanan. Untuk tanda ini, Bila cikgu pindah ke bawah, dia betul-betul di titik bulat ini ke di sebelah kiri dia ke sebelah kanan dia? Di bawah. Ya, cikgu tahu bawah. Maksud saya garis ini bila cikgu nak label pada pasi S baru ini di tempat titik petang bulat ini ke di sebelah kiri sikit ke di sebelah kanan sikit? Kiri sikit. Sebelah kiri sikit. So kamu memang awak akan rasa pelik. Cikgu kenapa bukan betul-betul di tempat titik itu? Sebab ini ada perubahan paksi Ini ada perubahan paksi. So macam ini okey sikit. Biasanya awak memang boleh. Okey, yang ini di tempat ini ke kiri sikit ke kanan sikit? Sambung. Teacher tak nampak. Oh, you tak nampak? Cikgu tak share kat? Teacher bunyi je. Oh, lebih slow sikit. Sudah Di nampak? sebelah kanan sikit. Di sebelah kanan sikit. Okey, ini memang sama. Okey, untuk titik 5/6 pi? Di sebelah kiri sikit. Sebelah kiri sikit. Okey, ini okey. Okey, 7/6 pi? Kanan sikit. Kanan sikit. Okey, ini tak ada masalah. 3/2 pi? Kiri sikit. Kiri sikit. 11/6 pi? Kanan sikit. Kanan sikit. So, bila melibatkan tanpa C memang awak akan rasa pelik. Label itu macam tak ngam tempat dia. Okay, sebab masalah kita ada ubah paksi Kemudian nombor itu memang kita tulis balik lah. Cikgu tengok. Alamak, tak boleh. So, cikgu kena buat one by one. Okay, so cikgu tulis balik lah. 1/6 pi, 1/3 pi, 1/2 pi dan seterusnya lah. Lepas tu yang lama itu saya padam. Boleh ya? Cikgu jimat masa, cikgu nanti edit cantik-cantik baru bagi awak Tapi itu kejadianlah. Kita padam yang tak nak yang tinggal yang terbaru punya saja. Boleh ya? So sama juga kalau cikgu tanya cost. Okey. Katakan kali ini cikgu letak di depan. Ini cantik sebab dia negatif. Okey. Kalau cikgu letak di depan. Okey, kali ini katakan cikgu kata 2 tolak 5 cos 3x. So mula-mula awak pun buat kerja yang sama. Kita perlu ubahkan dia dulu. Biarlah trigger di depan supaya senang kita nak fikir. Tapi kamu kena faham dalam matematik A tolak B. Kalau saya nak terbalik tulis, cikgu tak boleh tulis B tolak A. Macam mana saya nak tulis? Nazira, macam mana saya nak tulis? A tolak B sama dengan B tolak A? Tak kan? Sama dengan Nazira? Oh, ada. Tambah 2. Okey. So maksud awak, so cikgu tak dengar. Y sama dengan tak boleh. Okey, tak apa cikgu tukar orang. Okey. Yang negatif 5 cos 3x tambah 2. Ya, okey. Itu cara kita ubah. Tambah 2. Okay. Di mana dalam matematika A tolak B, kita tak boleh cakap B tolak A, tapi kita boleh cakap negatif B tambah A. Sebab dalam matematik ini maksudnya A tambah negatif B. Lepas tu saya boleh terbalik tulis negatif B tambah A. Ini algebra kita lah. So benda ini digunakan di sini juga. So cikgu tulis dia dalam keadaan macam ini. So awak akan nampak soalan ini. Saya mula-mula kena buat 3 pusingan. Lepas tu saya kena buat 5, negatif 5. Lepas tu saya kena terbalikkan graf. Seperti apa yang kita nampak di sinilah Seperti apa yang kita nampak di sini semalam kita sudah buat. Okey, so sekarang kita akan buat tambah 2. Kita akan buat tambah 2. Nah, sekarang kita sambung Okey, bila kita buat tambah 2, 5 akan jadi 7. Okey, 5 akan jadi 7. Kosong akan jadi 2. 2.
Negatif 5 akan jadi Negatif 3. negatif 3. Macam tadi Okey. So apakah di mana letaknya pasi S yang baru? Antara 2 dengan negatif 3. Antara 2 dengan negatif 3. Lebih kurang macam atas sini lah lebih kurang macam atas sini. Hanya kita punya graf satu ada terbalik, satu tak ada terbalik. Cikgu tak sambung lah sebab masa tak cukup ni. Okey. Kita pergi kepada soalan ini. Okey, soalan ini katakan sekarang cikgu kata cikgu bagi soalan baru lah. Okey. Cikgu bagi kita mula daripada kosong. Okay. Siapa nanti orang tu yang kena buat? Okey. Katakan cikgu pagi. Okey, tarik orang keluar soalan. Okey, Azira keluar soalan. Awak bagi saya satu nombor. Suka hati awak. 5. Okey. Y sama dengan positif kejap Y sama dengan 5. Okey, nak tambahkan nak tolak? Tolak. Tolak. Okey, nombor 2. 2. Sin cos tangent? Nak mana? Sin. Sin. Sorry. Nombor 2. 2. Okey, kejap 2S. Cikgu ubah ini cikgu tak nak 2 kali 2 nanti kawan kamu tak tahu beza dia. Okey, cikgu tukar. 2 depan tu tukar. You nak nombor apa? 3. Okey. Soalan ni pernah buat tak? Belum kan? Ke sama dengan tadi? Tak sama Okey, sama ke? Dengan contoh 1A kita. Tak sama. Okey. Kita buat Okey. Azira yang keluar soalan. Nak pilih siapa kawan awak jawab? Okey, sekitar seorang pak sikit-sikit. Okey, orang bawah dia. Kebetulan lelaki lah. Okey, Mustaqim. Kita cikgu kena mula dengan apa? Cikgu kena mula buat mana satu? 5 ke? Negatif 3, tolak 3 ke? 2? Tolak 3. Terus buat dengan tolak 3 dulu. Maksudnya? Kalau awak terus mula dengan tolak 3 dulu, awak punya graf paling tinggi di mana? Paling rendah di mana? Tak nampak? 2 dulu. So kita akan buat sin 2S itu dulu So cikgu lukis, cukup awak cakap dengan saya. Suruh saya berhenti Okey, cukup. Okey cikgu bahasa S tak cukup panjang. Okey. So ini X saya. Okey, tempat berhenti ini sama-sama Mustaqim. Tempat berhenti ini nak tulis apa? 2 pi ke 360 ke? 360. Okey, 360. Berapa tanda kena disediakan pada pasi S ini? 4. 8. 8 sebab ada 2 pusingan. Okey, tempat potong pasi S ada berapa? 8. Awak terus untuk siapa kalau boleh terus label tak apalah Okey, kalau tak boleh awak cari dulu mula di mana tempat dia potong pasi S. Lepas tu di mana tempat paling tinggi, di mana tempat paling rendah. Janji awak boleh label 8 nombor ini. Okey, nanti satu petak berapa Kita ada 8 tanda. So satu petak 45. Okey, 45. Okey. So kadang kita boleh curi tulang sikit lah sebab kita nampak nanti kita kena buat kerja tambasi kan. So nanti semua pasi S ini kena ubah. So tak payah tulis lah, nanti baru tulis. Kalau kita penat kita nak padam. Okey. So kita sudah settle sin 2S 45 sengaja tak nak buat sebab nanti kena padam, malas. So tak buat. Okey, Yusma sambung. Next nak buat apa? 5 ke negatif 3? Kejap. Cikgu lupa tulis terbalik dulu. Yusma tolong tulis terbalik dulu. Bagi trigo di depan. Y sama dengan? Negatif 3 sin 2x tambah 5. Okey. Sekarang baru kita buat. So sin 2s sudah buat. Okey, sekarang cikgu nampak sini negatif 3. So apa saya kena buat? Tanda paling tinggi paling rendah. Okey, tempat paling tinggi? 3. Tempat paling rendah? Negatif 3. Negatif 3. Okey, ini tempat kosong Okey, lepas itu nampak negatif?
Tak payah buat apa-apa. Negatif ni nak buat apa? Oh, terbalikkan. Terbalikkan graf. So atas jadi bawah. So kamu tengok atas ini 3. So kalau sampai bawah negatif 3 lah ya. Kita cuba lukis seberapa cantik yang boleh lah. Okay. Kalau nanti tak berapa cantik, kita boleh edit part C kita dulu. Okay, ini yang kita nak. Yang tak nak jangan lupa buang. Kalau kita sendiri pun tak ingat mana satu. Okay, hitam punya tak nak. Kejap. Okay, cek padam. Okay, ini dia. Sudah settle negatif 3 kan? Okay, next. Ama? Lepas tu tambah 5. Ama jangan. Ama tutup mic sebab ada echo. Aizat ada? Aizuddin. Ada teacher. Aizuddin. Okey. Okey, tambah 5 nak buat macam mana? Tambah 5 3 akan jadi? Sekejap. Sekejap. 3 akan jadi? Itu pun kena tekan. Dinaikkan teacher. Tambah 3 dinaikkan. Tak, sini sebenarnya tambah 5. Apa akan berlaku kepada graf kita? Satu cara macam je katalah, awak naikkan lengkung ini tambah 5 ke atas kalau awak mampu buat dia. Tapi cikgu tak akan buat benda ini. Cikgu sangat susah nak lukis lengkung dengan betul. Cikgu akan ubah dengan teknik cikgu ubah Pak C. Tapi siapa nak buat exam boleh. Latihan pun boleh. Nanti awak cuba tengok cikgu tegur awak okey tak. Kalau okey awak pakai cara itu saja. Okey, tambah 5. So macam nak ubah pada Pak C Y. 3 akan jadi? Awak pakai teknik ubah lengkung ke? Okey, kalau itu cikgu tak panggil awak dia, cikgu tukar orang, tak apa. Okey? Tapi awak boleh lukis, tak ada masalah. Khairul? Ya, Cik. Kita ubah pasti ya, boleh? Awak juga ubah lengkung? Boleh je. Boleh saja. Okey, boleh. Okey, 3 akan jadi? 3 jadi 8. Okey, 3 jadi 8. Kosong jadi? 5. Okey, kosong jadi 5. Negatif 3 jadi? 2. Okey, mana letak pasti S yang baru? Antara mana satu nombor? Ataupun atas sekali ataupun bawah sekali? Bawah sekali. Okey, bawah sekali Okey, so cikgu gerakkan ini. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. So ini tempat 360. Okey, cikgu padan yang tak nak dulu Ini tak nak. Okey. Padan. Tak nak. Okey, lepas itu kita masukkan tadi setiap kali ialah 45 Okey, sekarang kita sambung. Okey, kosong, next berapa? 45. Okey, sambung. 90. Sambung. 135. 180. Okey. 225. Okey. 270. Okey. 315. Okey. Okey, yang last itu mesti keluar 360. So ini jawapan dia lah. Itu cara kita buat So, okey, itu satu. Okey, sikit lagi. Cikgu nak tanya kamu. Kalau sekarang cikgu ubah ini jadi 360. Cikgu. Soalan yang sama, tapi cikgu ubah dia jadi 180. Saya ubah dia jadi 180. Soalan saya, apa akan berlaku kepada graf kita? Apa yang akan berlaku kepada graf kita? Naik atas balik. Okey, Eddie? Ya, Cikgu. Kalau saya ubah ini jadi 180, adakah ini masih 360? Tak je. Masih 360. Sebenarnya kalau cikgu ubah ini jadi 180 ke 270 ke, teknik lukis kita tak pernah ubah. Asalkan awak nampak ini unit darjah, kita akan tulis 360. Nampak unit radian, kita tulis 2 pi.
Tapi apa bezanya kalau dia tulis 180? Bezanya ialah selepas awak tapak jawapan. Selepas awak tapak jawapan, awak buang jawapan, dia nak sampai 180. Maksudnya jawapan daripada 180 sampai belakang tu dia tak nak. Kita buang jawapan belakang. Mana? Okay? Maksudnya untuk soalan ni, tadi kita dapat macam ini kan. Sekarang bila awak tengok balik julat dia hanya nak 180, maka kita buang bahagian belakang. Boleh ke? Okay. Cikgu buang bahagian belakang ini. Ini cikgu, alamak. Ini cikgu buang. Cikgu sebenarnya tak ubah apa-apa. Cikgu hanya buang bahagian yang terlebih buang. Ini jawapan dia. Okey, bukan macam tadi. Oh, buat 2 pusingan. Ini 180. Saya berhenti dengan 180. Berhenti tempat kita selalu 360 ataupun 2 pi. Hanya bezanya kalau sekarang dia bagi julat yang berbeza, maka lepas kita siap lukis, kita padam bahagian yang kita tak nak. Kalau tak padam, boleh tak? Kalau soalan ini cikgu minta lakar graf, awak tak padam, okey, dapat fumat aja. Dapat fumat aja. Tapi soalan ini biasanya ada kerja seterusnya. Dan sebab awak tak padam, kerja seterusnya mungkin akan menyebabkan awak bagi jawapan yang salah. Sebab gangguan dia di situ, sebab awak tak padam. Boleh? So cara ini bila cikgu ubah ini jadi 180, teknik buat serupa. Nampak unit darjah 360, 2 pusingan. Okey, kalau 3, negatif 3. Kalau negatif, terbalikkan graf. Kalau tambah 5, saya ubah. Semua benda itu serupa. Hanya bezanya ialah selepas awak siap, padam bahagian yang tak nak. Okay? Contohnya atas ini, katakan, cikgu tak semestinya bagi 360. Cikgu boleh kata, okey, saya nak sampai 120. 120 tak. Biasanya cikgu akan bagi yang ada dalam sini punya. Okey, mungkin cikgu kata saya nak 270. So kalau saya nak 270, bahagian ini awak buang. Bahagian ini awak buang. Boleh ya? Okey, so latihan untuk hari ini ialah awak buat soalan 2. Mana soalan 2 dia? Okey, tak apalah awak tengok buku Okey, tengok modul kamu. Muka surat 7. Kamu buat soalan 2. Okey, soalan 2 dan soalan 3. Tapi soalan 3 modified sikit. Buang modulus sebab cikgu tak sempat ajar awak. So awak buat ini saja. Tak payah buat modulus. Sebab cikgu tak ajar awak lagi buat ini. Satu lagi cikgu nak awak ambil perhatian soalan 2 cikgu punya julat ialah daripada 0 sampai pi radian. So nanti bila awak lukis tempat ending itu 2 pi, siap lukis semua padam yang terlebih punya. Maksudnya ambil sampai pi saja. Yang ini tolong padamkan. Baru hantar jawapan kepada saya.